Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Zahir Asna dalam YouTube channel Zahir Asna. Hari ini saya ingin membincangkan tentang satu movie Doraemon yang bertajuk Doraemon Stand By Me. Sebab kenapa saya ingin membincang tentang Doraemon Stand By Me ini adalah disebabkan oleh saya telah pun membaca satu komen yang meminta agar saya membincangkan tentang Doraemon. Bila saya membaca komen ini, saya pun teringatlah movie Doraemon Stand By Me ni. Bagi saya, movie Doraemon Stand By Me ni merupakan movie yang terbaik dalam banyak-banyak movie Doraemon yang pernah saya tengok lah. Sekecil-kecil dulu pun, saya selalu tunggu dekat depan Astro Ceria apabila Astro Ceria menayangkan movie-movie Doraemon ni. Dan movie Doraemon Stand By Me ni bagi saya yang paling best sebabnya dia lawak dia pun ada, sedih pun ada. Dia boleh menyentuh perasaan saya. Saya hampir-hampir menangis juga masa tengok cerita ni kan. Dan saya rasa korang pun kalau tengok cerita ni betul-betul seorang pakai earphone layan sampai habis, mungkin korang boleh menangis juga masa part sedih tu. Movie untuk Doraemon Stand By Me tu akan keluar pada 20 November 2020 ni kan. Jadi sebelum movie tu keluar, marilah kita berbincang dulu tentang Doraemon Stand By Me ni. So saya harap korang enjoy video ni. Let's go. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, movie Doraemon Stand By Me ni mengisahkan tentang cucu kepada Nobita yang bernama Zewashi. Yang kita dapat lihat pada permulaan movie ni telah pun membawa Doraemon menaiki mesin masa untuk menuju ke tempat Nobita pada masa Nobita kanak-kanak kan. Zewashi ni merupakan cucu daripada keturunan yang ketiga daripada Nobita. Maknanya dia ni macam cicit kepada cucu. Macam tu lah banyak dia ni kan. Dia telah pun datang berjumpa dengan Nobita untuk mengubah nasib Nobita. Sebabnya Nobita ni pada masa depan diceritakan bahawa Nobita akan mempunyai sebuah syarikat. Kemudian dia akan berkahwin dengan Jaiko, iaitu adik kepada Giant. Dan masa depan dia akan, Nobita punya masa depan ni akan huru-hara lah. Sehingga kan cucu dia sendiri selepas generasi ketiga iaitu Zewashi tu pun terpaksa hidup dalam keadaan yang serba kurang macam tu lah. Kemudian Zewashi ni telah pun membawa Doraemon kepada Nobita pada masa yang lepas, iaitu masa Nobita kecil lagi tu, yang the current time dalam movie ni, untuk membantu Nobita untuk mengubah nasib Nobita. Kemudian mula-mula kita dapat lihat Doraemon dengan Zewashi ni telah pun keluar melalui laci daripada sebuah meja yang ada dalam bilik Nobita tu kan, meja study Nobita tu. Daripada situ diorang keluar. Dalam movie ni juga kita dapat melihat bahawa Doraemon ni suka sangat makan dorayaki. Masa pertama kali Nobita bawa keluar dorayaki untuk Doraemon, bila dia makan, dia terus tanya Nobita kan, apa benda ni sedap sangat ni kan. Bahkan masa dia nak lari balik masuk dalam laci tu pun, masa Nobita halau dia sebabnya Nobita tak nak terima apa yang diorang cakapkan tu, sempat lagi dia ambil dia punya dorayaki tu, dia ambil simpan dalam poket 4 dimensi dia tu. Lepas tu barulah dia masuk dalam laci. Maka mula-mulanya Doraemon ni dia macam tak nak, dia tak bersetuju dengan Zewashi. Sampai akhirnya Zewashi kata nampak gayanya dia terpaksa juga buat benda ni. Dan akhirnya dia telah pun setkan program dekat badan Doraemon, iaitu dia pusing hidung Doraemon berapa kali. Dia pun tekan hidung Doraemon dengan mengatakan Doraemon tak akan dapat balik ke masa depan selagi mana hidup atuk Nobita ni tak gembira. Jadi Doraemon terpaksa kekal bersama dengan Nobita sampailah misi dia ni selesai. Maka Zewashi bagi tahu dekat Doraemon yang selagi Nobita tak gembira, Doraemon tak akan balik ke masa depan. Dan bila misi dia dah selesai, Doraemon kena balik juga walaupun Doraemon nak tinggal di sini. Mula-mula Doraemon cakap macam tak nak punya, dia tak suka kan benda ni, dia takkan minta punya untuk tinggal di sini. Kemudian bermulalah hidup Nobita dan Doraemon, kisah tentang Nobita dan Doraemon ni. Yang mana Doraemon ni kita tahulah kan, dia ni ada poket 4 dimensi dia yang boleh bawa keluar macam-macam benda. Contohnya macam tip kopter yang dia pakai untuk terbang. Lepas tu pintu ke mana saja. Macam tu lah lebih kurang. Pintu ke mana saja. Lepas tu kain masa, telur tangkap tiru, macam-macam lagi alatan yang telah diberikan kepada Doraemon untuk membantu Nobita dalam kehidupan seharian dia. Part yang lawak dalam movie ni adalah satu part yang mana satu masa tu Nobita rasa macam dia frust kan, sebab dia Nobita ni dia minat dekat Shizuka. Bila Doraemon tahu yang Nobita ni minat kat Shizuka, maka Doraemon pun akan buat supaya Shizuka ni akan berkahwin dengan Nobita suatu hari nanti, supaya dengan cara itu Nobita akan gembira dan dia pun akan dapat balik ke masa depan. Itulah cerita dalam movie ni, yang mana usaha mereka untuk mengahwinkan, usaha Doraemon untuk menjadikan perkahwinan Nobita dan juga Shizuka itu satu realiti pada masa akan datang. Dalam perjalanan untuk menjayakan usaha inilah macam-macam yang telah pun berlaku. Macam-macamlah peralatan yang telah bagikan supaya Nobita ni dapat menarik hati Shizuka ni. Tapi masih lagi tetap tidak berjaya dan Nobita ni kalah dengan seorang budak yang bernama Dekisugi. Dekisugi ni adalah kawan-kawan Nobita juga dan masa tu kita dapat lihat yang Shizuka ni minat dekat Dekisugi. Jadi Nobita pun telah minta Doraemon satu peralatan dan Doraemon telah bagi dekat Nobita telur tangkap tiru, yang mana kalau orang masuk dalam telur tu,
keluar je nanti akan jadi macam anak ayam. Bila dia keluar kan, dia akan tengok semua benda tu sebagai ibu dia kan. Curinya macam tu lah. Kemudian Nobita pun telah menggunakan alat tu tapi gagal. Yang part lawak dalam movie ni adalah bila Nobita cuba untuk berusaha sendiri lah. Masa tu dia ada peperiksaan kan. Dia tak nak bantuan Doraemon macam tu. Dia pun study bersungguh-sungguh. Dia punya study sambil jalan pun baca buku. Lepas tu Doraemon tanya dia sifir semua kan. Dia study matematik semangat. Sekali masa exam tu, exam kanji lah. Kanji ni tulisan dalam bahasa Jepun tak silap saya. Kalau saya silap, boleh betulkan di ruangan komen bawah kan. Rupa-rupanya exam pasal kanji. Jadi dia pun rasa macam ada satu part dalam movie ni dia rasa sedih lah. Dia rasa macam kalau dia kahwin dengan Shizuka, Shizuka punya hidup akan merana kan. Jadi dia pun cuba buat untuk Shizuka benci dia. Sampai ada masa tu Shizuka tampar dia lah. Kemudian dia telah pun minta satu ubat dengan Doraemon ya. Dia minta itu kalau minuman ni, kalau dia minum, semua orang akan benci kat dia. Kemudian bila dia minum tu, semua orang benci lah. Dia macam benda warna hitam keluar semua. Tapi Shizuka je yang sanggup patah balik pergi kat dia. Masa itu Shizuka datang rumah dia. Mak dia semua lari keluar. Doraemon pun tinggal dia. Shizuka sanggup patah balik pergi kat dia. Shizuka pun tolong dia. Lepas tu dia muntah balik. Baru habis ubat tu semua. Barulah semua orang datang dekat balik dengan dia. Dari situ Doraemon bagi tahu dia, sejak daripada peristiwa tu, kat masa depan Shizuka ni akan berkahwin dengan Nobita. Mula-mula dah macam happy dah kan. Tapi tak lama lepas tu tukar balik masa depan dia, kahwin balik dengan Jaiko. Kemudian adalah beberapa peristiwa yang berlaku yang akhirnya menyebabkan Nobita dan Shizuka ni dapat berkahwin. Dan ada juga masa tu Doraemon dan Nobita pergi ke masa depan untuk membantu Shizuka yang terperangkap dalam sebuah ribut dekat gunung bersaji macam tu lah. Dia menggunakan kain masa untuk menukar diri dia jadi besar. Lepas tu dia pun pergi ke masa depan dan membantu Shizuka kat sana bila dia naik mesin masa dengan Doraemon. Tapi dalam keadaan masa tu, dia terperangkap dekat gunung bersaji tu dan Doraemon tinggal dekat tempat yang lain lah masa tu. Sebab dia pergi ke tempat bersaji tu dengan menggunakan pintu ke mana saja kan. Maka dia pun pergi selamatkan Shizuka tu. Tapi disebabkan oleh keadaan Shizuka pun demam apa semua masa tu, dia pun tak tahu nak buat apa. Dia nak minta tolong pun Doraemon tak boleh tolong dia sebab Doraemon tak dengar masa tu. Dan dia berharapkan kepada diri dia sendiri pada masa depan lah. Korang kena tengok kat movie ni. Kalau korang tengok mesti korang akan faham punya. Maka nak dipendekkan cerita, akhirnya dia pun berkahwin lah dengan Shizuka. Maka bila dia berkahwin dengan Shizuka tu, dia pun baliklah ke masa lepas. Bila masa depan dia dah jadi macam tu, dia balik ke masa lepas. Ada satu scene dekat tepi sungai ni kan. Dia duduk dengan Doraemon tu, dia pun minta dengan Doraemon tip kopter, dia kata. Sebab dia nak kongsi kegembiraan ni dengan orang ramai. Dia pun terbang lah. Dia terbang sambil happy-happy tu. Masa inilah part yang sedih. Yang mana program Doraemon tak bagi tahu kat dia yang hidup Nobita telah pun gembira dan Doraemon terpaksa balik ke masa depan dalam masa 48 jam. Lepas tu Doraemon pun duduk kat tepi sungai tu seorang-seorang kan. Dia pun cakap Nobita ni dah lah pemalas, tak pandai, kelam kabut lah. Lepas tu selalu kena bully dengan Sunyo dengan Giant lah. Sambil dia cakap tu, dia punya air mata pun menitis. Padahal Doraemon ni robot sebenarnya kan. Saya pun tak tahu macam mana dia boleh nangis. Dia pun menitis. Tapi part ni memang sedih lah kalau korang tengok kan air mata dia. Lepas tu bila dia balik ke rumah tu, ada satu masa tu Nobita nak minta tolong dia lah. Nobita kata kat dia nak minta tolong bawa keluar mesin yang boleh bawa keluar spaghetti ikut hidung macam mana entah. Sebab dia ada bagi tahu Giant kan. Lepas tu Doraemon pun marah Nobita. Doraemon kata kat Nobita, kalau saya dah tak ada nanti kan, macam mana dia nak tolong Nobita? Nobita ni kena lah pandai usaha sendiri kan. Lepas tu Doraemon pun bagi tahu Nobita yang sebenarnya dia dah nak kena balik dalam masa 48 jam. Lepas tu Nobita merajuk lah. Nobita siap merayu lagi, minta tolong mak ayah dia semua supaya Doraemon tak balik. Tapi tak boleh juga, Doraemon kena balik. Masa dia orang pergi kat masa depan, Nobita ada jumpa dengan Nobita yang dekat masa depan tu. Dan Nobita tu bila nampak Doraemon kan, Nobita yang kecil ni tanya Nobita yang besar, dia nak tak tegur Doraemon. Nobita yang besar pesan dekat Nobita yang kecil ni, dia kata hargailah masa dengan Doraemon tu. Sebab Doraemon tu lah dia kata masa dia kecil dia ada kawan yang rapat. Jadi selagi Doraemon tu ada, hargailah kan. Jadi bila Doraemon nak balik ni, maka dia sedih kan. Dia pun sedih, dia keluar daripada rumah. Doraemon tunggu dia balik. Dah sampai dekat maghrib, dah sampai malam pun dia tak balik-balik lagi kan. Rupa-rupanya dia telah pergi taman. Dan dekat taman tu dia dah kena belasah dengan Giant lah. Masa tu Giant tumbuk dia. Masa tu dia nak minta tolong Doraemon. Tapi dia teringat kata-kata Doraemon yang kata kat dia kan. Doraemon tanya dia, boleh ke dia hidup tanpa Doraemon kalau Sunyo dengan Giant bully dia semua kan. Jadi Nobita pun tak minta tolong Doraemon. Dia kata kat Giant, kalau nak gaduh, jom lah gaduh dengan dia. Giant memang tumbuk dia habis-habisan lah. Sampai muka dia lebam habis tu. Sampai last sekali Giant pun macam,
kenapa budak ni kan. Dan sekali Giant pun kata, okey lah Nobita, awak menang. Sebab masa tu dah nak malam kan. Maka Giant pun balik. Bila Giant belah tu, Doraemon nampak benda tu kan. Doraemon pun datang dekat Nobita. Doraemon bagi tahu dekat Doraemon pun datang kat Nobita. Dia pun bawa balik Nobita, rawat Nobita apa semua, dah tampal Handy Plus semua. Lepas tu Doraemon pun balik. Tapi tak habis lagi. Part yang lagi sedihnya, masa bila Doraemon dah balik tu, satu hari ni masa tu dia pergi taman. Mula-mula Sunyo dah tipu dia lah, sampai dia kena gigit dengan anjing kan Nobita ni kan. Lepas tu Giant datang pula dekat Nobita ni. Giant kata kat Nobita, Giant nampak ada Doraemon tadi. Nobita punya excited, dia pun lari balik rumah dia kan. Dia pun tanya dekat mama dia, Mama ada nampak Doraemon lah kan. Lepas tu mama dia kata, Mama tak ada nampak pula Doraemon. Dia lari masuk dalam bilik dia, dia ambil duit dalam tabung dia, duit shilling dia ambil duit shilling dalam tabung dia. Dia nak beli dorayaki untuk Doraemon. Sebab dia kata Doraemon menyorok, malu nak jumpa dengan dia kan. Bila dia beli dorayaki, mesti Doraemon keluar punya. Dalam perjalanan nak beli dorayaki tu, Giant dengan Sunyo gelak-gelakkan dia. Rupanya masa tu April Fool, dia kena tipu. Dia marah kan. Lepas tu Giant dengan Sunyo kata, kalau kau marah kau tipu lah, balik kita orang lah macam tu kan. Dia pun balik rumah. Bila dia balik rumah tu, dia teringat yang Doraemon ada tinggalkan satu alat dekat dia ni. Yang alat tu akan bagi benda yang dia sangat perlu bila dia buka benda tu. Tapi dia boleh guna sekali je. Dia pun buka, dia pun dapat minuman tipu 800. Macam tu lah. Minuman tu kalau dia minum, semua benda dia cakap jadi tipu. Dia pun minum, dia pun pergilah balik tipu Sunyo dengan Giant. Dia tipu Sunyo dengan Giant tu, Sunyo kena gigit dengan anjing. Lepas tu Giant kena marah dengan mak dia kan. Mula-mula dia macam happy lah, tapi dia rasa kosong tak. Sebab dia macam, walaupun dia berjaya tipu Sunyo dengan Giant, dia rasa kosong lah hidup dia kan. Dia pun balik rumah. Lepas dia balik tu, mama dia tanya, kamu ada jumpa Doraemon ke? Lepas tu dia kata mustahil lah Doraemon boleh datang. Dia kata Doraemon takkan balik lagi ke sini. Doraemon takkan balik sambil dia jalan naik tangga kan. Dia asyik ulang benda tu. Bila dia buka pintu, tengok Doraemon dah keluar dekat laci meja dia. Sebabnya minuman yang ditipu tu lah. Bila dia kata mustahil, jadi itu kan jadi satu penipuan kan. Maka dia pun jumpalah dengan Doraemon. Dia pun peluk-peluk lah dengan Doraemon. Itulah kesudahan bagi movie Doraemon Stand By Me ni. Jadi saya harap korang enjoy perkongsian saya kali ni. Dan jangan lupa untuk like, share dan subscribe video kali ni kalau korang berminat. Terima kasih kepada yang sudi menonton. See you in next video.